don't mind the lighting sebab matahari dia duk cuncak macam dia sat-sat dia ada, sat-sat dia tak ada. Aku duk harap dekat lampu ni saja. Don't mind the lighting. Kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Cok fudge, selazat coklat. Tak hairanlah. Kejap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon sampai ke hari ini. To this day. Alhamdulillah. That's what I want to say. Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. Alhamdulillah. Kami dah bedah buku secara bersiri dalam lebih kurang 30 ke 31 judul buku. Dan sekarang ni kita akan teruskan pembedahan tu macam biasa. Untuk sesi kali ni, aku hanya akan bedah satu buku dan dalam satu video sahaja. Dan video ni adalah review di bawah kerjasama antara Booktuber Malaysia dengan Bibliu Press. Ya, yang diasaskan oleh saudara Kiri Darren. Baik, buku Mengharmonikan Agama dan Falsafah sebelum ni pernah dibedah di Book Surgeon oleh saudara Aslam dalam beberapa siri video. Aku tak ingat dalam 5 ke 6 video macam tu. Dan review buku tu pun dah complete, dah settle. Tapi untuk review kali ni ada beberapa benda yang aku rasakan aku perlu sebut, aku perlu utarakan dalam video resensi buku tentang buku ni, insyaAllah. Jadi yang pertama, bila sebut Mengharmonikan Agama dan Falsafah, buku ni pernah dibedah oleh Book Surgeon, oleh saudara Aslam, dan pada masa yang sama pernah juga dibedah oleh salah seorang Booktuber Malaysia, iaitu saudara Soleh Daim. Ya, sebenarnya lah secara jujur bila aku baca buku ni, sebab sebelum aku baca buku Mengharmonikan Agama dan Falsafah ni, aku baca buku novel cinta apa semualah. Bila aku baca balik buku ni, bila aku kembali kepada buku falsafah, aku baca buku falsafah, aku rasa macam I'm back to life. Aku rasa macam aku hidup balik. Sebab setelah sekian lama aku rasa macam aku berpisah dengan buku falsafah. That is my indirect credit to give to this book. Antara isu yang paling besar bagi aku lah yang dibincangkan dekat dalam buku ni adalah berkenaan isu Allah tak tahu benda juz'iyat, ataupun benda-benda yang particular, benda-benda kecil-kecil. Yang ni disebut dalam muka surat permulaan. Yang ni tak disebut XVI dengan XVII. dia Roman kan, nama Roman aku tak disebut. Muka surat tu dia kata, kita seringkali terbaca bagaimana gugatan Al-Ghazali terhadap golongan ahli filosof dalam beberapa hal. Ibn Rushd dalam karya ini cuba menjawab gugatan Al-Ghazali terhadap ahli filosof dalam hal-hal yang dikritik. Dia cakap. Muka surat seterusnya dia kata, yang pertama ialah hujah ahli filosof yang mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil, particular dan juz'iyat. Daripada muka surat ni sampailah perbincangan yang akan datang, dia akan sebut benda tu. Bagi aku secara jujurnya, yang ni kata pengantar kot ni. Yang orang yang memberi kata pengantar ni pun bila dia nak explain tentang Allah tak tahu benda juz'iyat ni, bagi aku penjelasan dia tu tak membantu. Itu yang pertama. Dan perbincangan seterusnya tentang Allah Ta'ala tak tahu juz'iyat dan sebagainya ni, dia akhirnya selesai pada muka surat 119 dan 120 dekat dalam buku ni, iaitu bila penjelasan tu yalah mungkinlah aku boleh kata berjaya diharmonikan lah titik perbezaan antara falsafah dengan agama ni. Pada muka surat 119 dia kata, cara untuk menyelesaikan kekeliruan ini adalah dengan mengetahui bahawa keadaan ilmu abadi apabila dinisbahkan kepada perkara yang wujud adalah lain daripada keadaan ilmu yang diciptakan apabila dinisbahkan kepada perkara yang wujud. Hal ini dikatakan demikian kerana kewujudan perkara yang wujud adalah sebab dan punca ilmu kita, kerana kita tidak dapat mengetahui perkara yang tidak wujud, iaitu sesuatu perkara itu harus wujud, barulah kita dapat mengetahui tentang sesuatu perkara tersebut. Manakala ilmu abadi pula adalah sebab dan punca kepada perkara yang wujud, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kewujudan. Hamba rasa macam aku tengah peletian. Hamba rasa macam aku tengah cakap benda apa dia ni cakap ni? Mamak ni cakap apa? Bahasa buku falsafah memang macam tu. Ya, setakat yang aku pernah jumpa lah. Tak apa, letak sebelah. Muka surat 120, dia kata, maka menjadi satu kemestian bahawa tidak berlaku sebarang bentuk perubahan yang sedemikian seperti mana yang berlaku pada ilmu yang diciptakan. Fallacy dalam pemahaman ini tidaklah wujud melainkan daripada kesilapan dengan menyamakan ilmu abadi dan ilmu yang diciptakan, iaitu sebuah analogi antara perkara yang ghaib dengan perkara yang kita boleh nampak, dan kesalahan analogi ini adalah sangat diketahui. Solusinya kan,
instead of kata Allah Ta'ala tak tahu benda juz'iyat, baik kita kata ada beza ilmu Allah dengan ilmu kita. Ilmu Allah Ta'ala tu adalah ilmu abadi. Allah Ta'ala tu Maha mengetahui. Okey, kita letak sebelah. Dan kita ilmu yang diciptakan. Kita mengetahui sesuatu benda tu bila benda tu ada. That's it. Solusi ni, benda ni kalau kita cakap macam ni, selesai. Tak payah nak sebut kata Allah Ta'ala ni tak tahu benda juz'iyat, Allah Ta'ala tak tahu benda kecil-kecil. Tak payah. Dan bila aku bincang dengan salah seorang pensyarah falsafah di USM, aku tak sebut nama. Bila aku WhatsApp dengan dia, aku kata, kenapa nak kena guna perkataan-perkataan macam tu kan? Dia respon kat aku, dia kata, yang ni masalah harfiah. Buku ni memang ada masalah harfiah lah. Kira macam, mungkinlah kot penggunaan perkataan. Aku tak salahkan terjemahan ni sepenuhnya, sebab ada terjemahan-terjemahan lain juga. Mungkin aku silap faham, ataupun mungkin terjemahan ni guna perkataan yang lain ke, ataupun memang cara nak menjelaskan ataupun mengharmonikan antara agama dengan falsafah tu memang perlukan kepada perkataan-perkataan yang macam tu. Okey, yang tu yang kedua lah, isu kedua tentang, bagi aku isu yang besar, paling besar ataupun bagi aku trigger dekat dalam buku ni. Okey, satu lagi isu yang menarik untuk dibincangkan adalah pada muka surat 59. Aku tak kritik penterjemah tau. Penterjemah ni Sofia Laibi ataupun saudara Farouk kot. Bagi aku dia menterjemahkan. Kadang-kadang macam kita nak kritik penterjemahan, aku rasa aku bukan orang yang layak. Cuma aku boleh bagi kritikan kepada buku ni setakat mana yang aku faham. Okey, bila muka surat 59 dia sebut, dia kata, okey, ada apa kesalahan yang berlaku dalam kalangan selain kelompok manusia ini ialah, iaitu sekiranya kesalahan ini berlaku bukan dalam kalangan ulama', maka ia merupakan satu dosa. Tidak mengira sama ada kesalahan itu berlaku terhadap perkara-perkara yang berkaitan pemikiran atau perkara-perkara yang berkaitan amalan. Kata seperti mana seorang hakim yang tidak mengetahui tentang al-sunnah, apabila mereka tersalah dalam sesuatu hukuman, mereka tidak boleh dimaafkan. Demikian jugalah hakim pada hal-hal berkaitan perkara-perkara yang wujud, apabila tidak didapati dalam dirinya syarat-syarat hukum, maka dia tidak akan diberi kemaafan. Bahkan keadaan dirinya itu sama ada berdosa ataupun kafir. Dia macam nak kata, kalau macam seorang tu bukan ahli dalam bidang falsafah ke, bidang syariat ke, bidang apa ke, bila dia keluarkan satu-satu pendapat, dia bukan ahli, dia keluarkan pendapat. Kalau pendapat tu salah, dia berdosa. Pembincangan ni selalulah kita akan dengar. Kalau seseorang tu dia ahli dalam bidang dan dia mengeluarkan sedaya-daya upaya dia cuba nak faham, dia cuba nak keluarkan hukum dan sebagainya, fatwa dan sebagainya, dan lalah kali fatwa dia tu salah. Dan kesalahan dia tu tak membawa dosa sebab dia dah usaha sedaya mampu. Yang ni aku faham, aku ada pertikaian juga. Aku rasa macam mana pula dengan kata terangkat pena untuk orang yang tak tahu. Allah Ta'ala tak kira dosa untuk orang yang tak tahu. Macam mana kan? So macam aku tanya dekat pensyarah yang aku duduk sembang, dia kata, biasalah, dia kata, macam contohlah ahli farmasis. Finish him. Dia sebelum dia keluarkan sesuatu kenyataan tentang ubat-ubatan dan sebagainya, dia bincang, dia fikir betul-betul berdasarkan ilmu yang dia ada, dan lain kali dia salah. Takkan kot salah dia tu berdosa. Sebab dia salah selepas dia dah berusaha dalam ilmu, dalam bidang dia dan sebagainya. Tapi kalau orang buat pala, orang tak tiba, tiba-tiba nak keluarkan kenyataan dan salah tu, betul orang ikut pula, of course benda tu bawa dosa kepada dia. Aku paraphrase lah benda yang aku bincang dengan pensyarah tu. Macam aku fikir balik, okay, dan selepas aku tengok beberapa video-video yang lain, aku fikir balik, ya betul lah, aku boleh faham lah. Kalau pendapat tu dia pegang sendiri, tak apa. Dia berdosa, mungkinlah berdosa sebab dia salah, dia reach to wrong conclusion dan sebagainya, tapi dia pergi sebar dekat orang, dia habaq pendapat tu dekat orang ramai padahal dia bukan ahli. Berdosa lah. Itu setakat aku faham. Mungkin akan ada pembetulan selepas-lepas ni kot, insya-Allah. Okey, yang tu yang pasal persoalan keempat, pasal orang ahli dalam bidang dan sebagainya. Okey, aku nak respon sikit. Aku nak kritik kepada saudara Aslam yang membedah dalam Book Surgeon. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy.